Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and hello everyone. Okay, how are you? I hope that you all are doing fine. I hope that you have your breakfast already, as today's lesson needs you to be fully focused and energetic. Okay, we will learn something new today. It is about rules. Okay, peraturan. Selama ni kita ada peraturan. Okay, we have rules at school and rules in the class. But we will look at several rules of certain buildings and places. Okay, before we start, let's look at today's content standard and learning standards. Next, we look at today's objectives and success criteria. Now, without further ado, let's start our lesson. Okay, macam saya beritahu tadi, kita akan belajar mengenai rules ataupun bahasa Melayunya peraturan. Okay, for today's topic, it is based on the Get Smart Plus 3 textbook. Okay, on page 68 and 69. Okay. Boleh buka buku teks awak muka surat 68 dan 69. Tajuk hari ini kita akan gunakan muka surat ni sebagai latihan juga. Selain daripada nota. Okay. But before we continue on today's topic, we will look at several words. Okay, kita akan tengok dulu maksud perkataan-perkataan macam biasa yang dia ada bagi dekat atas tu. Okay, let's look at word number 1. Okay, repeat after me, sebut sama-sama dengan saya. Throw rubbish in the rubbish bin. Throw rubbish in the rubbish bin. Dia macam susah sikit sebab ada 2-3 perkataan yang berulang sebutannya kan, dan bunyi hampir sama. Sekali lagi, throw rubbish in the rubbish bin. Alright, agak-agak awak maksudnya apa kalau tengok daripada gambar dengan perkataan dia? Okay, betul. Throw rubbish in the rubbish bin maksudnya buang sampah. Rubbish ni maksudnya sampah. Okay, ni yang saya gariskan ni. Okay, rubbish ni maksudnya sampah. Jadi throw rubbish, buang sampah, in the, ke dalam, rubbish bin, bakul sampah ataupun tong sampah. Okay, number 2. Banyaknya ni, apa benda ni? Kita tengok perkataan ni dulu Okay, sama-sama sebut dengan saya. Okay, repeat after me. Mobile phone. Okay, one more time. Mobile phone. Okay, last. Mobile phone. Okay, mobile phone maksudnya apa? Mobile phone ni, ataupun orang selalu panggil dia apa? Ni. Selalu orang panggil handphone. Betul, tak salah juga sebab ini hand, tangan, phone. Jadi handphone, sebab tu orang panggil dia handphone. Tapi mobile phone lah maksud yang lebih tepat sebab mobile maksudnya mudah dibawa ke mana-mana, mudah bergerak ke mana-mana. Kalau telefon rumah, telefon yang ada kabel tu kan, yang tu kan awak tak boleh nak gerakkan dia pergi mana-mana sebab dia duduk dekat situ je kan. Sebab yang tu kita tak panggil dia mobile phone, dia sekadar telefon sahaja. Tapi kalau yang ni kita panggil dia mobile phone sebab dia boleh bergerak ke mana-mana saja. Dia ikut kita lah sebab kita bawa dia kan. Sebab tu dia mobile phone. Saja saya nak share dengan awak. Ni gambar evolution of the mobile phone. Perbezaan handphone daripada first orang cipta handphone. Besar macam ni, macam telefon yang betul tu pun. Okay. Sampailah ke zaman yang dah kecil dan nipis macam handphone semua orang sekarang ni. Okay. Rasa zaman saya, handphone saya punya zaman yang ni lah. Time saya dah start kenal apa benda tu handphone kan, ataupun mobile phone. Sampailah sekarang tengok beza dia. Okay. Alright, let's look at number 3.
Okay, this is simple. Okay, repeat after me. Be quiet. Be quiet. So one more time. Be quiet. Okay. Agak-agak awak tengok gambar ni maksudnya apa? Ada orang angkat jari letak dekat mulut, dia sebut shh dekat orang yang tengah duk bercakap. Betul. Be quiet maksudnya tolong senyap. Okay, tolong senyap ataupun tolong diam. Itu maksudnya. Selalunya be quiet ni awak akan dengar dekat mana? Selalu dalam kelas lah kan. Awak cikgu nak ngajar, awak duk sembang. Okay. Number 4. Number 4 ni ada dekat sekolah kita. Cuma kat sekolah kita saiz untuk sekolah punya tak sebesar macam yang dekat negeri punya lah. Okay, sama-sama sebut dengan perkataan dia. Okay, library. One more time, library. Okay, last, library. Okay, good. Library maksudnya ada setengah orang panggil perpustakaan, ada setengah orang panggil pusat sumber. Dua-dua boleh diterima lah kalau dalam bahasa Melayu, sama je. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil tempat ni sebagai library. Okay, ni adalah gambar perpustakaan negeri Melaka. Dia besar Awak kalau ada masa boleh pergi dan lawat lah, baca buku kat situ. Banyak buku cerita ke kat situ. Okay. Next we look at number 5. Yang ni pun dekat Melaka ada banyak, tapi gambar yang saya bagi ni bukan di Melaka. Alright, say after me. Okay, repeat after me sebut perkataan ni. Museum. 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 Okay, good. Now, rasa semua orang tahu kot sebab nama pun Melaka negeri bersejarah kan. Jadi banyaklah museum yang ada dekat Melaka ni. Tapi contoh gambar ni saya bagi lain sikit sebab tadi library dah bagi contoh yang dekat Melaka punya. Museum ni warna putih ni, ini adalah museum negeri Pulau Pinang. Tengok dia punya bangunan dia besar kan. Ni dekat dalam dia. Selalunya dalam museum ada apa? Ada pameran lah. Okay, there will be a gallery or exhibition of historical artifact, historical items, and some monumental drawings of back in those era. Okay, mungkin ada beberapa gambar, lukisan zaman dahulu kan, barang-barang lama, semua akan ada pameran di museum. Alright, next one. Okay, yang ni tak ada tempat mana-mana, dia cuma sekadar gambar sahaja. Okay, repeat after me. Swimming pool. Swimming pool. Okay, last, swimming pool. Maksud swimming pool apa? Swim. Kita dah belajar banyak kali dah dengar. Swim maksudnya berenang. Jadi swimming pool, tengok gambar apa rasa awak boleh teka apa dia? Betul, kolam renang. Okay, swimming pool ni kolam renang. Dia tempat awak pergi berenang lah. Kadang dekat hotel ada swimming pool kan, ataupun tempat awak pergi bercuti pun biasa-biasa resort ke apa ada swimming pool dia sendiri. Okay, alright. So, kita tengok ada perkataan di sini pula. Okay, on this picture here. Difference in rules. Perbezaan dalam peraturan. Okay, what is the difference between the two rules? Apa beza antara dua peraturan ni? Satu peraturan dia adalah please be quiet. Satu lagi, awak nampak ada gambar kamera, dia potong. Maksudnya apa selalu gambar macam tu? Okay, maksudnya kalau gambar macam kamera tu tak boleh kan? Tak boleh ambil gambar. Okay, jadi beza dia dekat sini, peraturan ni dia ada dua. Satu, dia minta awak please be quiet, tolong senyap. Bukannya awak tak boleh bercakap langsung. Awak kalau nampak tempat tu masuk mulut kena zip, tutup, gam terus. Jangan ada bunyi langsung. Boleh
boleh cakap, cuma cakap tu pelan-pelan lah. Okay, sebab tu dia cakap please be quiet. Tapi kalau macam peraturan yang tunjuk gambar kamera kena potong tu, maksudnya tak boleh ambil gambar. Bila kata tak boleh ambil gambar, tak kisahlah awak nak gunakan kamera yang betul punya kamera ke, awak nak pakai kamera di mobile phone, handphone awak ke, pun tak boleh juga. Maksudnya memang tak boleh. Tapi kalau macam contoh please be quiet tu, boleh je bercakap, cuma janganlah cakap kuat-kuat kan. Kena faham perbezaan antara dua jenis peraturan ni. Okay, enough about that. Habis tentang tu. Okay, let's look at the picture here. Okay, dalam buku teks awak pun ada lagi besar dan jelas. Boleh tengok dekat buku teks kalau awak tak berapa nampak dalam video. Okay, kita tengok tajuk dia dulu. Tajuk dia apa? Rules, rules, rules. Peraturan, peraturan, peraturan. Okay, apa yang ditulis dalam kotak putih tu? Let's read it together. Do you follow rules? Okay, awak patuh tak ataupun ikut tak peraturan? There are rules wherever we go. Peraturan ni ada di mana-mana je tempat kita pergi. At home, in class, and the places we visit. Sama ada dekat rumah, dalam kelas, ataupun tempat-tempat yang kita lawat. Here are some rules for different places. Ni ada dah peraturan bagi tempat-tempat yang berbeza. Okay, sambil-sambil kita baca, awak cuba padankan peraturan ni. Dia untuk gambar mana satu? Gambar A, B, C or D. Okay, let's look at number 1. Kita tengok peraturan number 1 dulu. Okay, apa peraturan yang pertama dia letak kat situ? Don't talk. Okay, repeat after me, baca sama-sama dengan saya. Don't talk. Jangan bercakap. Okay, number 2. Turn off your mobile phones. Okay, sekali lagi. Turn off your mobile phones. Okay, padamkan ataupun tutup awak punya mobile phone. Jangan bagi ada bunyi lah maksudnya. Okay. Number 3. Throw rubbish in the rubbish bin. Throw rubbish in the rubbish bin. Buang sampah ke dalam tong sampah ataupun bangkul sampah. Okay, agak-agak awak. Okay, what is the answer? A, B, C or D? Okay. The answer is B. Okay, jawapan dia adalah B. Kenapa jawapan dia B? Sebab awak tengok betul-betul dia. Yang penting sekali dia cakap apa kat situ? Don't talk. Tak boleh bercakap. Tempat apa yang awak tak boleh cakap? A, kolam renang. Kolam renang kita boleh je lagi nak cakap-cakap, nak sembang-sembang kan. Tapi kalau tempat ni dia tak boleh bercakap. 1. Turn off your mobile phone. Tak boleh nak guna handphone. Tempat yang paling sensitif sekali nak guna handphone ni mana? B lah. Apa gambar B tu? Cinema, panggung wayang. Okay, kita tak boleh nak cakap lah, orang nak tengok cerita kan. Takkan nak bersembang kuat-kuat dalam wayang tu. Handphone pun kena tutup. Nanti orang tengah tengok cerita, bunyi pula ada orang telefon ke apa kan. Dah kacau orang lain punya fokus nak tengok. Throw rubbish kan. Biasalah orang nak tengok wayang kan, dia ada popcorn semua ni kan. Dah habis, kena buang dalam bangku sampah. Kena buang dalam tong sampah lah. Takkan nak tinggalkan dalam sinema kan. Okay. Now, look at number 2. Read quietly. Okay, sebut sama-sama dengan saya. Read quietly. Okay, good. Number bawah dia tu, peraturan dia yang kedua. Don't eat or drink. One more time. Don't eat or drink. Jangan makan ataupun minum dalam tempat ni. Read quietly. Baca senyap-senyap.
Okay, so what is the answer? Apa jawapan dia? Of course, mudah saja. Sebab dia clue dia dekat pertama tu. Read quietly, baca dengan perlahan-lahan. Apa yang orang datang nak baca-baca buku ni? Mestilah library. Okay, library punya gambar mana satu? Library punya gambar adalah C. Okay. Alright. Good job. Now, look at number 3. In the blue box ni, dalam kotak warna biru ni. Okay, repeat after me. Okay, baca sama-sama dengan saya. Have a shower before swimming. Have a shower before swimming. Okay, good. Kena shower dulu sebelum nak pergi berenang. Mana tempat ni Okay. Next rule. Don't run. Don't, dia singkatan daripada apa dulu kita dah belajar. Ingat balik, don't maksudnya do not. Ataupun bahasa Melayu dia jangan. Okay, don't run. Jangan berlari. Tak boleh lari kat tempat ni. Jawapan dia apa? Okay, good job. The answer is A. The swimming pool. Kolam renang. Tu jawapan dia. Okay. Alright, lastly, in the yellow box dalam kotak warna kuning. Okay, repeat after me. Sebut sama-sama dan baca sama-sama dengan saya. Don't touch the paintings. Don't touch the paintings. Jangan sentuh paintings. Apa paintings? Gambar lukisan. Okay. And next one, bawah dia. Don't take photos. One more time. Don't take photos. Jangan ambil gambar. Okay, good. Okay, mana tempat dia yang kita tak boleh buat semua benda-benda ni? Tak boleh pegang painting, tak boleh ambil gambar. Okay, the answer is D. Alright. D tu tempat dia apa tu? Okay, D tu adalah museum. Kita tak boleh nak ambil pergi kat paintings ke apa dekat dalam museum tu, kita pegang-pegang dia. Kenapa? Sebab dia adalah benda yang dah lama daripada zaman dulu lagi. Tangan kita ni kita tak tahu ada apa-apa benda kat tangan kita kan. Kita main pegang je kan dah kotor, mungkin akan rosakkan terus benda tu. Dah tak boleh nak guna sebagai pameran dah. Kan? Don't take photos. Tak boleh ambil gambar. Orang lain nak tengok benda tu. Tiba-tiba awak ambil gambar dia pula. Orang dah tak boleh nak pergi museum dah lah. Ambil tengok gambar awak ambil je kan. Kesian lah kat orang museum tu. Dia dah kumpul penat-penat. Awak datang mudah je nak buat museum dalam handphone. Tak baik lah macam tu. Okay? Alright. That's for today's rules. Okay, ni pasal rules tempat hari ni. Ingat balik ada apa ni? Ini adalah swimming pool. This is cinema, panggung wayang. This one is library. And this one is museum. Okay. Now, let's go for today's activity. Aktiviti hari ni ada mudah saja. Okay. Number 1. Click and play the audio. Ni ada audio kat sini. Tekan play. Dan awak dengar dia punya ayat tu. Okay, apa nak kena buat? Number the signs given. Okay, nomborkan papan tanda peraturan yang dia bagi ni. Based on the instruction, listen in the audio clip accordingly. Okay, awak nomborkan dia mengikut susunan instruction yang awak dengar dekat sini. Contohnya, awak dah tekan play tu. Arahan pertama yang awak dengar adalah throw rubbish in the rubbish bin. Mana satu gambar throw rubbish in the rubbish bin ni? Gambar nombor 2 kan? Jadi sebab dia adalah peraturan pertama yang awak dengar, kena letak nombor berapa? Letaklah number 1. Itu contoh saja. Awak dengar betul-betul peraturan apa yang disebut, kemudian awak nomborkan dengan betul. Okay? That's activity 1. Activity 2. Okay, look at the activity 2 sign pictures. Okay, awak tengok balik
dekat gambar ni, gambar-gambar papan tanda arahan ni kan. Okay, complete the sentences in the instruction given based on the sign pictures accordingly. Awak lengkapkan ayat ni, okay, dengan menggunakan perkataan-perkataan dia bagi dekat atas ni lah. Okay, awak ambil dia, letak dekat tempat jawapan dia tu. Mana nak tahu perkataan yang betul nak letak? Dia kait balik dengan activity 1 ni tadi, iaitu pada gambar-gambar dia dan juga pada audio yang awak dengar ni tadi. Okay, jadi dia saling berkait rapat lah activity 1 dengan activity 2 ni. Kalau salah activity 1, activity 2 mungkin awak akan salah juga. Ni kena buat dengan hati-hati dan betul-betul. Okay, activity 3. Lama dah kita tak buat latihan kebat ni. Okay, kita buat satu latihan kebat. Alright, activity 3. Recall back to your classroom rules. Ingat balik peraturan-peraturan yang selalu kita ulang dan dengar dalam kelas. Okay, complete the sentences in the instruction given using the words given in the box. Lengkapkan ayat yang ada sebagi ni dengan gunakan perkataan-perkataan yang ada diletakkan dalam kotak ni. Okay, ambil ni, letak dekat tempat jawapan dia. Okay, tengok balik, dah lama tak pergi sekolah ni kan. Ni pun sekolah dah nak buka. Awak ingat tak lagi peraturan-peraturan dalam kelas awak? Okay, that marks the end of our lesson. I hope you had learned a lot for today's class. Thank you, and I shall see you again in the next class. Bye.